الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada petang ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam biasalah pada petang ini kita akan sambung kembali tafsir daripada surah Al-An'am. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung cerita semalam, iaitu ayat yang ke-40 kita sebut semalam, dari aqli i'tirafi, yang saya telah sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala suruh tengok pada diri sendiri kepada azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kaum-kaum yang telah pun berlalu, kaum-kaum yang lepas, bagaimana mereka mengingkari ayat Allah Ta'ala dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Dan pada hari ini kita masuk pada ayat yang ke-41, surah Al-An'am ayat 41. Sebelum daripada itu, tuan-tuan sama-sama share lah, sama-sama share dalam grup di wall masing-masing supaya dapat sama-sama dapat manfaat Al-Quran pada petang ini. Baik. Bal iyyahu tad'un, bal iyyah, bal bahkan Allah nak beritahu kepada kita apakah jawapan mereka. Mungkin mereka tak jawab dengan mulut mereka sebagaimana yang ditanyakan kepada mereka dari soalan daripada Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa dalam hati mereka itu sendiri, kerana Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Bal iyyahu tad'una, dialah Allah yang kamu seru, dia saja Allah. Apabila kita sebut perkataan iyyahu, bermaksud hanya Allah. Sebab tu kita sebut perkataan iyyaka na'budu, hanya Allah tempat kita mengabdikan diri, wa iyyaka nasta'in, dan kita minta tolong. Dan kita ingatkan semua supaya bila kita baca iyyahu, kita seru hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seru wali, nabi, malaikat dan perbuatan-perbuatan lain yang boleh menjahanamkan akidah kita. Fayakshifu ma tad'una ilaih, dan dialah yang hapuskan bahaya yang kamu pohonkan daripadanya. Allah sahajalah yang boleh menghilangkan bahaya. Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh menghilangkan bahaya, bala yang sedang ataupun akan menimpa manusia. Tak perlulah kita jumpa siapa-siapa. Apabila Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan satu ujian, kita berusaha dan kita tak perlu minta suruh orang lain doa, tak perlu. Kita ya doa pada Allah Subhanahu wa taala lebih mustajab. Kalau orang zaman dulu jumpa Tok Bomo, Tok Bomo zaman sekarang, Bomo tu orang tukar lah. Jadi macam-macam lah, dia buat nama Islam sikit lah, perubatan Islam. Perubatan Islam macam-macam, padahal benda yang sama je. Kalaulah perubatan Islam betul, dia akan ajar kepada orang tu bacaan-bacaan tertentu. Saya sebut benda ni dan mungkin menimbulkan polemik setengah sahabat-sahabat kita yang berubat Islam, perubatan Islam ni. Tapi saya terpaksa kena sebut perubatan Islam yang sebenarnya, iaitu apabila ayat-ayat tadi diajar
kepada pesakit itu untuk dibaca. Sekali bolehlah kita ruqyah dia, kita baca dia sekali. Lepas tu untuk kali yang kedua, kali ketiga kita ajar dia. Sebab ayat-ayat Quran yang berbentuk ruqyah ni, yang berbentuk ayat menyembuhkan penyakit ni adalah ayat yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi dan Nabi ajar kepada semua sahabat. Bukannya sahabat ni boleh hamal, sahabat ni boleh hamal, tidak. Semua sekali. Jadi kita hendaklah berjaga-jaga. Tiba-tiba kita pergi dekat yang dinamakan sebagai perubatan Islam, dia main dengan jin. Dia main dengan jin. Daripada kawan tu tak sedar, daripada kawan tu sedar sampai tak sedar. Dia panggil jin tu masuk untuk bercakap dengan jin tu. Sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Kalau kita duk baca tu, tiba-tiba jin tu bercakap, kita pun terus baca. Tak perlu tanya dia awak mari di mana, siapa dia, tak perlu. Itu sebenarnya tidak perlu. Kerana apa? Kerana itu adalah benda yang mengundangkan syirik dan mengundang perpecahan di kalangan masyarakat. Bila jin tu kata orang tu buat, orang ni buat, orang tu hantar, orang ni hantar, jin akan keluar daripada tubuh orang tu dengan satu matlamat yang dia pun telah pun tercapai, iaitu matlamat untuk memecah belahkan masyarakat. Maknanya orang tu akan keluar jin daripada dia, tapi matlamat besar lagi jin nak itu, iblis, syaitan tu nak supaya dapat pecah belah antara satu sama lain. Pecah belah di antara suami isteri, pecah belah di antara jiran dan sebagainya. Sebab itu ayat-ayat ruqyah ni amal sendiri. Tak perlu kepada orang kata, ada setengah orang ditakut-takutkan orang. Takut-takutkan orang dengan beberapa ayat. Contoh dia kata, kalau amal ayat ni kena uji banyak, dia kata ni. Contoh baca ayat ni, awak akan diuji banyak nanti. Banyak macam mana? Banyak ujian, dia kata. Amal ayat Quran jadi banyak hantu lagi datang. Sebab apa? Sebab hantu tu akan lawan, jin tu akan lawan. Ini salah satu benda yang polemik yang timbul di kalangan masyarakat yang tidak faham. Kita baca satu ayat tu, kita yakin apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka ayat tu adalah ayat yang diajar oleh Nabi. Contohnya ayat kursi, Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Mu'awwidhatain disebut oleh hadis Nabi SAW, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Itu semua ayat-ayat dibaca dan semua kita boleh baca. Kenapa yang kita duk kalut sangat bahawa kena baca malam Rabu, kena baca malam Khamis, malam Jumaat dan berzikir? Yang paling teruk lagi, hadiahkan zikir tersebut kepada guru-guru yang disebut nama guru mereka, syekh-syekh mereka. Itulah jin ataupun syaitan itu main peranan di situ. Sehingga boleh bisik dengan telinga ni, mari bisik, mari dengar ni perkataan-perkataan tertentu. Lama-lama diheret ke lembah syirik dan akhirnya tidak beriman, tidak mendakwa diri mereka itu percaya pada benda-benda yang gaib. Lalu keluarlah Allah, dia kata bisa ustaz tu, dia kata hebat, tahu semua. Kita pergi berobat dengan dia tu habis, dia sebut begini. Itu adalah salah satu daripada benda yang kita meletakkan ustaz tu tahu benda gaib. Kita lupa ke ayat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada orang yang tahu benda gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu benda gaib. Sebab tu nama sahaja apa dia perubatan Islam tu, perubatan Islam ni kena cek adakah bacaan dia tu betul-betul kena dengan hadis Nabi SAW. Dia duk bagi tahu benda gaib begini. Kita lebih kepada ajar orang, baca sendiri. Baca, kalau dia kata tak pandai baca Quran, ustaz tak pandai baca Quran, kena pandai. Tak boleh dia duduk keadaan tak pandai, tak boleh. Awak ni sakit. Macam ada seorang pengalaman saya, orang mari jumpa gitu. Dia sakit. Kita kata saya boleh hajar ayat Quran begini yang Nabi sebutlah hadis, baca ayat kursi, baca Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas, baca begini. Awak baca sendirilah. Dia tunduk, dia kata saya tak pandai baca ustaz. Kata tak boleh tak pandai, kena baca. Tak boleh hiduplah keadaan tak reti, tak pandai, tak boleh. Kena reti, kena baca, kena pandai. Adakah kita sedap duduklah keadaan jahil begitu tak reti? Tak boleh, kita kena reti, kena tahu Quran. Kena tahu bacaan-bacaan di sunnah kat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mana dia sakit dan sebagainya, kena tahu. Awak kena baca, saya kata. Dia kata gitu ke? Gitu. Kalau tidak, sampai bila awak nak duduk gini? Tak pandai baca ni sampai bila? Awak ada gangguan dan sebagainya, kata jin duduk mari kawan itu, ikutlah. Dia kata saya pergi dah. Ustaz-ustaz lepas-lepas tu, dia kata semua kata ada jin apa dah. Awak
Dia kata dia berubat macam mana? Dia bagi air dan sebagainya minum. Lepas tu jadi ke tak? Duk gitu juga. Awak sendiri kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak pelihara ustaz, nak pelihara tok bomo ni. Sakit sikit pergi ustaz tolong baca. Sakit sikit pergi ustaz tolong baca. Minta air, minta air, minta air. Apa yang ustaz baca tu? Hak Nabi SAW ajar. Kenapa awak tak ambil hak Nabi ajar ni? Sedangkan ustaz tu boleh baca. Awak kata awak tak boleh baca. Ha, kena baca. Kena reti Quran. Kena tahu. Itu saya tegahkan sekali lagi supaya kita biar tahu perbezaan nama. Orang letak nama perubatan Islam kadang-kadang. Saya tak kata kepada siapa-siapa, tak ada pertubuhan mana-mana, tapi apabila dia baca benda yang tidak dinaskan oleh Nabi SAW dalam perubatan Islam, maka itu sama sekali bermain dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main. Kita nak ambil berkat dengan Al-Quran ni, biar kena cara dia. Biar kena cara dia. Orang kita ambil orang panggil dalil jadi benda tu. Jadi ustaz dah kata jadi, memanglah jadi. Kalau berubat dengan tahi lembu apa jadi? Di India Datuk Sami berubat dengan tahi lembu ya. Tahi lembu tu panah-panah tu keluar daripada lembu tu, dia ambil, dia tampar begitu je atas belakang, tampar di lutut ada. Tahi lembu je pun. Dia baca apa kita pun tak tahu. Jadi ke tak? Jawapannya jadi. Dan tu nak kata jadi tu, hujah menjadi tu sebagai betul. Betul, berubat dengan tahi lembu kalau gitu. Kalau gitu boleh berubat semua. Dengan Tok Sami pun boleh, dengan semua boleh. Tak betul cara lagu tu, tak betul. La hawla wa la quwata illa billah. Insya'a, jika dia kehendaki. Maknanya tidak setiap kali Allah ni akan menyelamatkan manusia kalau kita berdoa. Tak, terpulang kepadanya nak makbul ataupun tidak permintaan tu. Tapi ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa orang yang betul-betul nak pada Allah. Baik. Ayat ni juga nak beritahu pada kita, surah Araf ayat 41 ni, bahawa Allah akan tolong. Allah akan perkenan juga permintaan walaupun itu syirik pada Allah SWT. Allah Ta'ala boleh berkenan, terpulang. Tetapi Allah Ta'ala bagi kepada dia dengan cara istidraj dia panggil. Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Ta'ala bagi istidraj, dah heret dia makin hari makin dekat untuk dia ni lari daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah Ta'ala bagi itu dengan sebab rahmat, tidak, tapi bagi dengan sebab Allah Ta'ala nak murka dia. Allahu Akbar. Yang pasti doa kita kena ada keyakinan. Kita kena ada keyakinan dalam berdoa pada Allah. Orang mukmin kena ada keyakinan. Keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa. Bila Tuhan nak terima, esok ke lusa ke, itu bukan hal kita. Itu bukan hal kita. Tuhan nak terima hari ni, Tuhan nak terima esok, nak terima lusa, tu tak ada masalah. Tetapi orang mukmin kena ada keyakinan bahawa Allah Ta'ala mendengar rayuan orang yang bermasalah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sedia memperkenankan bila-bila masa doa orang yang berdoa pada Allah. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu lupakan apa yang kamu sekutukan. Waktu tu segala Tuhan-Tuhan lain, ilah-ilah lain mereka akan lupakan, kerana keadaan tu susah sangat. Itu akhirat. Sampai Allah sahaja boleh menyelamatkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja boleh menyelamatkan mereka. Tidak ada orang lain yang boleh menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok Firaun ketika mana dia berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, masa kuasa ada di tangan dia, masa segala-galanya bertapak di tangan dia, segala-galanya ada di tangan dia. Masa tu dia bercakap dengan Nabi Musa tu macam dia Tuhan. Dan dia mengakulah dia Tuhan tu. Faqala ana rabbukumul a'la, tu jelaslah dia mengakulah bahawa dia tu Tuhan. Ketika mana dia tu ada kuasa di tangan dia, ada segala-gala di tangan dia. Tetapi cuba tengok apabila dia duduk dalam laut macam mana. Duduk dalam laut tu, lumpur masuk dalam mulut dia, dia mula mengaku bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dan beriman dengan Tuhan Bani Israel. Kenapa? Kerana manusia ni, bila dia tersepit macam-macam mana pun dia cari Tuhan, walaupun dia menganut fahaman tidak bertuhan sekalipun. Baik. Ayat nombor
42 surah Al-An'am. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Allah Ta'ala sambung lagi. Walaqad arsalna, demi sesungguhnya kami telah utuskan kepada umat-umat dahulu daripada. Allah Ta'ala tak sebut apa yang diutuskan dalam ayat ini, karena sudah difahami utusan ini adalah Rasul yang dihantar. Rasul yang dihantar untuk beri peringatan kepada manusia. Dan ia juga boleh bermaksud tidak semestinya Rasul dihantar itu, tidak semestinya Rasul yang dihantar saja, tapi juga para pendakwah yang mengajak manusia balik kepada tauhid. Ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri rasul ataupun pendakwah ataupun siapa sahaja yang menyeru balik kepada agama Allah ni, dalam keadaan manusia sesat mesti ada seorang. Maknanya rahmatnya Allah nak menyelamatkan manusia. Fa akhadnahum bil ba'sa, maka kami siksakan mereka dengan bencana. Tapi apabila pendakwah ataupun rasul itu dihantar, manusia menolak rasul. Bagaimana kita baca surah Yasin, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Tu berapa ayat tu Allah Taala hantar utusan pertama, utusan kedua, sampai mari bala daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Fa akhadnahum bil ba'sa, mereka ambil nabi itu bukan untuk apa, tapi mereka ambil lawan nabi. Wad dharra, dan kesengsaraan, kesusahan daripada sudut emosi, melibatkan mental dan emosi. Begitu juga kesedihan, kematian yang tersayang, semua sekali. Bila pendakwah dihantar kepada manusia, mereka tolak dan mereka berikan kesusahan kepada rasul tersebut dengan bermacam-macam kesusahan. Mereka rancang dengan macam-macam perancangan, sebagaimana Tuhan sebut, wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka rancang untuk membunuh, untuk memenjarakan, dan macam-macam lagi perancangan yang mereka buat. La'allahum yatadarra'un, supaya mereka merendah diri dan insaf serta bertaubat, supaya mereka kembali mentauhidkan Allah. Kesusahan-kesusahan itu sebenarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesusahan itu rahmat daripada Allah, kerana tujuan diberikan susah tu untuk memecahkan ego yang ada. Ego yang ada pada mereka. Dan semua kesusahan itu sebagai contoh bila Fir'aun menolak Nabi Musa. Fir'aun dan kaumnya dikenakan bala. Orang mukmin pun dikenakan ujian yang berat juga. Dirancang dengan perancangan yang begitu hebat juga. Dan Allah Subhanahu wa taala pun beri pada orang yang kufur pun ujian juga bila mereka tolak rasul. Contohnya bila kita nampak Fir'aun lah, dia menolak Nabi Musa. Tapi bila dia kena bala, dia menundukkan ego dan kesombongannya, barulah Fir'aun hantar wakil. Dia tak pergi sendiri, ego lagi, dia hantar wakil supaya Nabi Musa berdoa. Perkataan yatadarra'un ni kata dasar daripada perkataan dhawa'a, iaitu merendahkan diri. Rendahkan diri ni rasa sampai tak ada nilai satu sen pun. Itu makna yatadarra'un. Ayat ni juga nak mengingatkan kita supaya rendahkan diri dalam dunia sebelum akhirat. Rendahkan diri dalam dunia sebelum akhirat, dan ini sepatut dilakukan. Bukan kita buat solat hajat minta orang tu, minta orang ni, tidak, tapi kita sendiri yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila kita ada masalah. Tapi malangnya manusia ini adalah manusia yang selalu menyombongkan diri walaupun dirinya bermasalah. Tak mau minta lagi dengan Allah. Suruh orang lain lagi minta, dok berasa doa orang lain lagi berkat lebih pada Allah Ta'ala. Itu manusia yang ego pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allahu Akbar. Dan ayat ni juga mengingatkan kepada kita bahawa ada kalanya kesusahan dan bala ni diturunkan kepada kita jika kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Tapi tak semestinya begitu. Ada masa Allah Ta'ala berikan bala sebagai rahmat juga pada kita, bukan sebagai susah saja. Tak, rahmat. Kerana apabila kita bersabar dengan bala tu,
maka Allah Ta'ala merahmati kita. Baik, ayat nombor 43. Tapi bagaimana kalau mereka tidak merendahkan diri juga? Setelah mereka sendiri itu terima ujian daripada Allah yang begitu berat, kekalahan Tuhan bagi kepada musyrikin Mekah dalam peperangan Badar, amat malu dia. 1000 orang lawan dengan 313 orang, bukan satu benda yang kecil-kecil. 13 orang lawan 313 orang lawan dengan apa ni kita panggil satu batalion besar 1000. Kalah musyrikin Mekah 1000 tu menang 313 orang. Apa makna dia di situ? Oh, mereka malu besar. Malu yang sangat-sangat aib. 1000 orang dengan kelengkapan senjata yang hebat tiba-tiba kalah. Tiba-tiba kalah. Malu ke tak mereka? Mereka sangat malu. Ayat nombor 43, bagaimana mereka tidak merendahkan diri? Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubukum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah. Falaula idh ja'ahum. Perkataan laula ni banyak digunakan dalam Quran. Ada 4 tempat jenis kegunaan dia, ada 4. Macam mana tu? Kalau kita tengoklah Quran ni, perkataan laula, ianya kadang membawa maksud kalau tidak. Bagi contohnya, kalau tidak kerana rahmat Allah maka sekian. Pertama. Yang kedua, dia juga membawa maksud permintaan. Permintaan, laula akhartani ila ajalin qarib. Itu laula juga, dia membawa maksud permintaan. Yang ketiga, digunakan sebagai teguran, seperti digunakan dalam ayat ni lah. Kenapa mereka tidak begitu, begini Allah Ta'ala sebut. Dan yang keempat, diguna berbentuk pertanyaan. Contoh yang kita sebut bahawa kenapa tidak diturunkan malaikat digunakan laula unzila alaina almalaikah. Perkataan laula dalam Quran kadang-kadang dia juga disebut sebagai kalau tidak begini maka rahmat Allah beginilah. Ada begitu, ada berbentuk permintaan, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, tu bentuk permintaan laula juga. Ada yang berbentuk teguran sebagaimana ayat ni, dan ada yang bentuk pertanyaan. Baik, tu perkataan laula tadarra'un, mereka merendahkan diri. Tujuan bala diberikan untuk merendahkan diri, bukan untuk menyombongkan diri. Kalau tidak tunduk lagi mengamalkan tauhid, masih lagi sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubukum, akan tetapi sebenarnya hati mereka keras. Ini masalah. Sebaliknya hati ini, mereka ini menjadi keras dan tidak mahu menerima kebenaran. Sepatut mereka boleh rendah dirilah. Berbagai ujian yang Allah Ta'ala, berbagai bala yang Tuhan beri kepada dia, tapi tidak. Perkataan qasat ini bermaksud menjadi hati menjadi keras, iaitu hati ini asalnya tidak keras. Air itu asalnya lembut, tapi bila masuk dalam beku dia jadi keras. Sebab kerah dia kerana apa? Kerana menolak hidayah, menolak kebenaran, maka lama-lama hati jadi kerah. Ini bahaya sekali untuk kita. Baik, sebab tu ini menuntut kita supaya jaga hati kita lah, dan melembutkan hati ini. Banyak kaedah disebut oleh para ulama, sebab hati ini adalah satu benda yang lembut, yang manusia kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan teguhkan hati, sebab dia boleh balik sini, dia boleh pusing bila masa. Macam mana yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi? Yang pertamanya, kita kena baca Quran dengan banyak, bukan sikit, banyak. Kerana Quran ni rapat, hubungan kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak rapat dengan Allah, kena rapat dengan Quran. Bukannya sebagaimana masyarakat kita buat hari ni, dah.
Tapi macam mana kita nak faham Quran, itu lebih besar lagi. Untuk kita faham Quran, untuk kita belajar tafsir Quran, untuk kita mentadabbur Al-Quran, untuk kita ambil Al-Quran sebagai pegangan dan pedoman kepada hidup kita. Kita ambil Quran sebagai pegangan dan pedoman bagi hidup kita, itu macam mana? Yang keduanya, mengingatkan ingatan kepada Allah, meningkatkan ingatan kita pada Allah Azza wa Jalla, itu zikir. Karena zikir ni tatma'innu bihil qulub, hati boleh tenang ataupun hati boleh jadi lembut. Yang ketiganya, kita bergaul dengan orang yang saleh. Itu yang ketiga. Yang ketiganya, kita bergaul dengan orang saleh, dan apabila kita bersama dengan orang saleh, dia akan mendorong kita supaya merapatkan hubungan kita dengan Allah, sebab dia tu rapat dengan Allah Ta'ala. Orang panggil environment, persekitaran, kawan-kawan kita tu hendaklah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, berbuat baik kepada mereka yang rendah daripada kita. Rendah ni maksudnya dari segi umur, kedudukan, kekayaan dan sebagainya. Kita kadang-kadang orang hak duduk atas ni rasa macam sombong sebab kita atas. Kita pandang orang bawah ni lekeh-lekeh je, tapi tidak. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita supaya merendahkan diri, sama ada dengan orang tua ataupun orang lebih muda pada kita, sama ada orang yang pangkat besar ataupun orang yang pangkat kecil. Itu adalah cara-cara supaya hati kita tidak terkena dengan penyakit hati kerah ni. Baik. Seterusnya, wa zayyana lahumus syaitanu, dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka. Syaitan memperelokkan pada pandangan mereka. Ini sebab yang kedua. Kenapa manusia tidak merendahkan diri? Allahu Akbar. Perbuatan syirik ni, syaitan akan bagi nampak eloknya syirik itu di kalangan masyarakat, dalam diri masing-masing. Ini orang panggil talbisu iblis. Talbisu iblis. Sebagai contohlah, mereka pergi buat maulud di kubur. Kalau di Singapura tu ada kubur Habib Noh, yang masih lagi boleh dilawati oleh orang yang minat pada kubur ni lah. Dengan dalil yang digunakan bahawa kubur ni, kita pergi ziarah kubur, kan Nabi suruh ziarah kubur. Dan dia buat slogan pula, buat slogan bahawa Wahabi melarang ziarah kubur. Itu slogan dia. Wahabi melarang ziarah kubur. Wahabi tidak suka orang ziarah kubur. Tidak. Itu dia kata. Wahabi itu bagi dia letak nama kepada orang yang buat, nak ajak orang balik pada sunnah lah, letak nama tu. Sebenarnya tidak pun. Tidak begitu. Kenapa dia kata begitu? Kerana nak menjauhkan orang daripada sunnah. Dan bila dia meletakkan apa yang dia buat itu merupakan salah satu daripada ibadah, kerana dia kata bahawa kami pergi ziarah kubur ni ibadah, tapi dia ditipu oleh syaitan sebenarnya. Kerana dia ziarah kubur tidak mengikut apa disuruh oleh Nabi SAW. Maknanya Nabi suruh ziarah kubur dengan cara sunnah Nabi, doa pada orang. Tak, dia pergi ambil keberkatan ada pada kubur tu. Dan kalau kita tegur benda-benda ni, dia kata, ni ulama-ulama lepas dah bagi tahu dah, ulama-ulama lepas tak ada masalah dikit, ulama-ulama lepas, ulama mana kita pun tak tahu. Tak tahu siapa dia ulama tu. 4 mazhab menolak orang yang memuja kubur, dengan cara mengambil berkat dengan orang tu. Dan orang tu telah mati. Tapi oleh kerana zayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan yang menghiaskan dia supaya jadi elok. Jadi kita kena main ke syaitan sebenarnya. Ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka lakukan. Adalah satu lagi cara syaitan nak tipu kita. Boleh nampak baik perbuatan kita tu, nampak hebat, padahal benda tu tak baik pun, padahal benda tu syirik pun, tapi syaitan bagi nampak hebat.
Dia buat mari perasaan menangis lah, dia buat mari perasaan macam Syiah. Cuba tengok Syiah. Syiah pergi di kubur tu meratap, merayu, menangis, cinta pada sahabat Nabi, cinta pada Ahlul Bait. Syiah dia guna satu je untuk dihalalkan perbuatan dia, cinta pada Ahlul Bait, sayang pada Ahlul Bait. Kita kata betul, Ahli Sunnah wal Jamaah juga menerima bahawa sayang pada Ahlul Bait, tapi bukan dengan cara apa yang disebut oleh mereka itu. Tak sama apa disebut oleh mereka, tak sama. Bukan satu benda hak sama. Baik. Ayat yang ke-44. Firman Allah Taala, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Apa kata Allah? Kemudian apabila mereka berterusan melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, itu ancaman diberikan kepada kita, tapi kita buat tak tahu saja. Begitulah terjadi di kebanyakan manusia ni, tidak mengambil amaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami akan buka pintu-pintu kemewahan dan kesenangan. Ini istidraj. Bila beri bala, manusia buat tak tahu sahaja, Allah Ta'ala berikan langkah seterusnya, kemewahan. Kemewahan Allah Ta'ala beri semua, buka dunia ni, dan agak menghairankan kalau kita tengok Allah Ta'ala ni dah. Dia bagi. Bukan kata dia sekak semua, dah. Lalu orang pun banggalah. Dia bangga dengan apa yang dia buat. Oh, senang kami, kalau kami ni derhaka pada Allah Ta'ala, tengoklah macam mana begini. Contoh satu isu, ada pondan nak pergi Mekah dulu seorang tu kan. Dia kata menega dia makin maju, apa dia pun tak ada masalah apa dah. Allah Ta'ala memang sebut gitu. Allah Ta'ala akan bagi dia terus dengan kemewahan, dengan kesenangan, tujuan untuk melalaikan mereka. Allah Ta'ala buka pintu dunia sebagai perangkap neraka untuk dia di akhirat. La hawla wa la quwata illa billah. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira, farihu, mereka gembira, bima utu, dan bersukaria dengan segala nikmat diberikan, itu hidup bergembira. Perkataan farihu itu bermaksud gembira, juga bermakna belagak dengan kebaikan, dengan kemewahan. Kalau kita tengok betul ke tak perangai manusia begitu, jawapannya betul. Memang begitu. Tuhan buka lagi kesenangan, Tuhan buka lagi segala bentuk kesenangan, walaupun dia tu langgar perintah Allah Ta'ala. Kaya, Tuhan bagi lagi kaya. Tuhan bagi dia lagi senang kereta, tak ada orang pakai tapi dia pakai. Kenapa Tuhan buat begitu? Ni jawapan dia. Tuhan buka pintu dunia untuk melalaikan dia, untuk dia belagak. Farihu, mereka suka belagak. Akhadnahum baghtah, kami timpakan secara mengejut, mereka akan timpa dengan bala bencana yang membinasakan dengan secara tiba-tiba. Allahu Akbar. Bayanglah, tiba-tiba manusia diberikan bala dalam keadaan dia tengah happy dan bergembira hidup atas muka dunia. Paling teruk, mati mengejut. Dia mati mengejut. Tak sempat untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tak sempat. Dia nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sempat. Sebab apa? Dia telah pun dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan dimatikan dia itu dengan secara yang mengejut. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fa idzahum mublisun, maka mereka putus asa, terus hancur, berkecai harapan dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi begini. Memang begitu. Nak ingat pada kita bahawa nikmat kemewahan dunia ni, jangan ingat nikmat saja, dia merupakan ujian yang besar kepada kita. Jangan kita duk ingat bahawa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita kata nikmatnya dia dah. Sebenarnya Tuhan uji kita, ujian yang besar kepada kita di sebalik nikmat ini. Ayat ni juga nak ingat kepada kita, kalau kita dalam keadaan senang dan lenang sekarang ni, kemungkinan satu dugaan yang besar yang Allah Ta'ala kenakan kepada kita. A'udzubillahi min zalik. Orang mukmin dia ada al-khauf wal raja. Dua perkara ni lah, takut dan harap.
Ini sifat kita sentiasa kena ada dua ni. Dua ni kena ada. Al-khawf wal raja, iaitu takut pada Allah dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nak mengingat kepada kita, jangan suka sangat belagak dengan apa yang kita ada. Sebaliknya, kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Dan nak ingat kepada kita juga bahawa bala Allah Ta'ala tu datang secara tiba-tiba. Suka-suka buat maksiat tu, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh bagi bala kepada kita. Baghtatan, dengan secara tiba-tiba. Dalam keadaan seronok-seronok hidup. Dalam keadaan seronok-seronok hidup, dalam keadaan macam-macam kemewahan, tapi sekejap saja Allah Ta'ala nak ambil. Tak sampai seminit pun kadang-kadang Tuhan nak ambil segala kemewahan yang kita ada. Baik, kita tengok kepada ayat yang seterusnya. Ayat nombor 45. Baik. Ayat nombor 45. Aqti'a dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Lalu Allah dibinasakan sehingga terputus keturunannya. Allahu Akbar. Perkataan qata'a ni maksud potong. Dabir maknanya lengan asalnya. Asalnya ia maksud hujung sesuatu. Dalam ayat ni bermaksud mereka telah dimusnahkan. Nak suruh kita faham lagi, macam kita tarik lalang lah, lalang. Kalau kita nak mematikan dia, kita kena tarik sampai ke akar dia, baru mati. Ini juga bermakna keturunan mereka semuanya dimusnahkan sampai awal, tak ada seorang pun keturunan itu. Siapa dia tu? Alladzina zalamu, kaum yang zalim itu. Mereka dikenakan kemusnahan kerana syirik mereka, zalim mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memelihara dan mentadbir sekian alam. Baik. Setelah Allah Ta'ala sebut nak musnahkan segala keturunan, dia terus memuji dirinya. Setelah Allah Ta'ala sebut musnah keturunan, dia puji dirinya. Kenapa? Nak beritahu bahawa Allah Ta'ala bukan zalim, bukan suka-suka nak buat. Tidak. Allah Ta'ala bukan suka-suka nak buat. Dan Allah juga dipuji kerana telah menghancurkan mereka hak zalim. Maknanya, kita puji Allah bukan hanya kalau kita dapat sesuatu yang baik, tapi kita puji Allah Subhanahu wa taala kalau Allah memusnahkan sesuatu yang buruk daripada kita. Kita dapat hak baik, sebut alhamdulillah ni, nah. Hak buruk kurang, sebut alhamdulillah. Sebagai contoh, kalau kita berjaya menyelesaikan hutang, kita mengucapkan alhamdulillah kerana sesuatu yang buruk itu kita berjaya jauhi. Dan segala puji bagi Allah juga menangguhkan azab kepada seseorang supaya kita juga terus berdakwah. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang sikit pun. Baik. Terputusnya keturunan. Kita tengok hak lepas-lepas. Kaum yang lepas, mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan seteruk-teruk kebinasaan. Sehingga tidak ada baka lagi di kalangan mereka ni kecuali yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Mana putus baka mereka. Yang ada hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada. Bagaimana hancurnya mereka ditenggelam dalam banjir yang besar zaman Nabi Nuh alaihi salam. Banjir besar Tuhan bagi. La haula wala quwwata illa billah. Tak boleh buat apa mereka. Dahsyatnya Allah Ta'ala bagi. Tinggal hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang tinggal. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita kena segera bertaubat pada Allah daripada segala benda-benda syirik yang ada kita buat. Sebelum daripada kita mati, kita takut kematian kita membawa syirik ni Tuhan tidak ampun. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulang balik ayat 45 sampai ayat 88 insya-Allah pada hari-hari berikutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.